Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu malam ketika Nabi SAW berada di tempatku, beliau berbalik lalu melepaskan pakaian. Beliau kemudian melepaskan sandal lalu diletakkan di dekat kedua kaki. Beliau menggelar ujung sarung di atas kasur lalu berbaring. Tidak lama setelah itu, beliau mengira aku sudah tidur. Beliau mengambil pakaian dengan pelan, mengenakan sandal dengan pelan, membuka pintu lalu keluar, kemudian menutup pintu dengan pelan. Kemudian aku mengenakan baju, mengenakan penutup kepala, mengenakan sarung, kemudian pergi mengikuti di belakang beliau hingga beliau tiba di Baqi'. Beliau berdiri di sana lama sekali. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau berbalik. Aku pun berbalik. Beliau berjalan dengan cepat. Aku pun berjalan dengan cepat. Beliau berjalan sedikit berlari, aku pun berjalan sedikit berlari. Beliau berjalan lebih cepat lagi, aku pun berjalan lebih cepat lagi. Aku mendahului beliau, lalu aku masuk. Aku langsung tidur, lalu beliau masuk. Beliau bertanya, "Kamu kenapa terengah-engah, Aisyah?" Aku menjawab, "Tidak apa-apa." Beliau berkata, "Beritahukan kepadaku, atau yang maha halus lagi maha mengetahui yang akan memberitahukan kepadaku." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu." Aku kemudian memberitahukan kepada beliau. Beliau bertanya, "Berarti kamu orang yang tadi aku melihat di depanku?" "Ya," jawabku. Beliau kemudian mendorong dadaku dengan kuat hingga terasa sakit. Lalu beliau berkata, "Apa kau mengira Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepadamu?" Aisyah menjawab, "Meski seperti apapun manusia menyembunyikan sesuatu, pasti Allah ketahui ya." Beliau berkata, "Jibril datang kepadaku saat kau melihat. Ia memanggilku dengan lirih agar tidak terdengar olehmu. Aku pun menjawab panggilannya dengan lirih agar tidak terdengar olehmu. Jibril tidak pernah masuk ke rumahmu setelah kau menanggalkan baju. Aku mengira kau sudah tidur. Aku tidak ingin membangunkanmu, aku khawatir kau merasa kesepian." Jibril berkata, "Rabbmu menyuruhmu untuk mendatangi para penghuni makam Baqi', lalu kau mintakan ampun untuk mereka." Aisyah berkata, aku bertanya, "Apa yang harus aku ucapkan untuk mereka para ahli kubur, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah kesejahteraan semoga terlimpah kepada para penghuni kubur dari golongan orang-orang mukmin dan muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah terdahulu dari kami dan orang yang kemudian. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian." Sungguh, suatu kecerdasan dan kepandaian ketika Aisyah mengetahui Nabi SAW marah. Ia merubah tutur kata menjadi sebuah pertanyaan. Dengan begini, mengurangi pemicu amarah beliau. Oleh karenanya, setiap saudariku yang beriman harus tahu ketika mendapati suaminya marah, atau orang tuanya atau saudaranya tengah marah karena suatu hal, harus mengalihkan kata-kata ke masalah lain agar tidak semakin membuatnya marah, agar kehidupan penuh cinta, harmonis, dan kasih sayang terus berlanjut.